check in sekarang pukul 6.30. Ini dekat JP. So inilah rutin bila orang pergi offshore. Kalau daripada Kuala Terengganu kita lalu pergi di JT, ada boat sini. Okay. So kita dapat bekalan makanan untuk naik perjalanan ni dalam lebih kurang 6 jam. Kita tengok dalam boat. Masa nak keluar daripada DJT ni, dia orang bagi tahu ombak dia 0.8 meter sampai 1 meter je. Tapi bila dah keluar daripada muara, rasa dia punya goyang tu lain macam kuat sangat tu. Kita pun makan ubat lah, ubat mabuk tu. Tengok ombak pun mengecil macam dekat tepi bot ni. Memang tak tahan, memang kena makan ubat. Okey, kali ni kita pergi ke offshore lagi sekali. Saya tengok ramai yang minat dengan video sharing tentang offshore. Ramai yang tanya macam mana nak kerja dekat offshore ni. Tapi korang dah tengok tak tadi macam mana naik boat tadi tu. Pergi tu kan, yang kita pergi naik boat tu. Tengok ombak dia kan. Tengok ombaknya kuat macam tu. Oi, bayangkan. Biasanya bila kita dalam keadaan ombak yang kuat macam tu sebenarnya tak cukup kuat lagi. Tu dalam bulan 3 so ombak masih okey. Kalau kata dalam bulan 11, 12, 1 tu, waktu tu ombak lebih lagi daripada 2 meter. Biasanya bot-bot ni tak jalan lah kalau lebih daripada 2 meter. Kalau dekat-dekat 2 meter dia jalan lagi. Bawah pada 2 meter bot masih jalan lagi. Tapi ombak yang kita lalu tu, yang tengok dalam video tadi tu, itu lebih daripada 1 meter lah. Definitely lebih 1 meter. Tapi belum sampai lagi 2 meter lah. Kalau dah lebih daripada 2 meter tu, memang mabuk lah. Saya mabuk laut ni. Ikan je tak mabuk orang kata kan. Ikan je yang tak mabuk. Kalau orang tu tak payah cerita, memang mabuk semua. Mungkin walaupun dah biasa, banyak kali saya dah dekat 10 tahun kerja offshore, tapi kalau naik boat tu mabuk lagi lah. Orang cakap, dah kerja lama pun mabuk lagi ke? Mabuk ni dia tengok badan lah. Okay, tengok badan kita tak semestinya badan kuat ke apa ke dia tahan mabuk. Biasa ramai lah, ramai mabuk lah. Muntah tu biasa. So itu cabaran yang nak kerja offshore lah. Siapa nak kerja offshore tu, tengok ombak macam tu kan, fikir banyak kali dulu nak pergi ke tak. Tapi bila kita dah balik darat ataupun dah sampai kat laut, duduk kat platform, keadaan tu okey lah. Sebab platform tu dia tak goyang, kaki dia sampai ke dasar laut, jadi dia tak goyang. So platform-platform yang besar macam tu. Tapi kalau kita duduk dalam boat juga, saya pernah duduk dalam 2 minggu, 3 minggu dalam boat, Allahu Akbar, memang dengan boatnya rolling macam tu rolling macam tu, memang mabuk lah. Kadang-kadang tu tidur pun kena sendal dengan bantal, takut tergolek. Ada yang tidur kat lantai terus, takut jatuh daripada katil. Sebab dia punya rempak tu lain macam. Kursi pun boleh gerak, barang-barang atas meja pun tak usah cerita lah. Itu lebih daripada 2 meter. Tu dalam 4 meter, 5 meter. Allah hai. Kalau waktu macam tu rasa nak berhenti je. Rasa nak berhenti je. Rasa kenapalah aku kerja offshore. Padam muka. Siapa suruh kerja offshore kan? Kan dah mabuk. Itu antara benda-benda yang kita orang cakap lah kat offshore ni. Okay, okay, ramai yang nak tahu cara kerja dekat offshore. Macam-macam jenis qualification yang ada apa semua. Kalau tengok dalam siri 1, saya ada share banyak tentang kalau kata ada degree, pergi kat UTP ataupun UTM. Kalau kata nak sambung belajar, masuklah antara dua universiti ni. Tapi kalau kata setengah orang dia tak boleh bawa sampai degree, dia boleh buat diploma, pergi masuk Politeknik Shah Alam ataupun Politeknik Engku Omar. Okey, ini antara dua politeknik. Dan juga satu lagi apa lagi GMI. Okey, ini antara institusi syarikat-syarikat oil and gas yang besar, apa nama kita panggil MNC, multinational company.
akan pergi cari talent dekat sana. Jadi kalau kata kita belajar dari situ, insyaAllah lagi senang lah sebab dia orang recognize kan apa institusi-institusi ni. Tapi sekarang ni sedih sangat dengan virus corona sekarang ni, sangat merudum. Apa, oil price daripada $50 sekarang dah turun kepada $20. Jadi nasib-nasib orang oil and gas seperti kami ni masih tak tahu lagi. Okey, kita tengok dalam masa sebulan dua ni, kita jangkakan memang akan ada recession lah. Kita mungkin kehilangan kerja dan sebagainya. Sebab nak pergi laut pun sekarang ni dah susah dah. Kalau kita tengok dekat Sabah, Sarawak sekarang, pasal isu COVID Okey, COVID. Sekejap lagi saya sentuh pasal isu COVID. Sekarang kita cakap pasal isu COVID sebab dekat darat sekarang penuh dengan COVID, lockdown, tak boleh keluar rumah, kena duduk dalam rumah. Macam mana pula dengan orang yang kerja offshore ni? Okey, baru-baru ni ada dah kes-kes COVID dekat offshore juga. Okey, offshore ni adalah tempat sempit kan, tempat yang tertutup, kita kira kecil lah kecil, ada 100 orang duduk dalam satu common area. Okey, dengan bilik yang sempit, okey, makan dalam tempat yang sama apa semua tu. Jadi sekarang ni kerajaan negeri Sabah dengan kerajaan negeri Sarawak, okey, dia orang dah menetapkan untuk siapa-siapa orang luar daripada negeri dia orang ni yang nak pergi ke offshore perlu di kuarantin dalam negeri dia orang selama 2 minggu. Okey, bayangkan datang pergi sana, okey, duduk sana 2 minggu kat hotel, kuarantin dulu, lepas tu pergi offshore. Once pergi offshore, balik kena kuarantin lagi 14 hari, 2 minggu lagi. So belum pergi kerja je 4 minggu dah habis untuk kuarantin, dan katakan kita pergi kerja selama 2 minggu jadi 6 minggu. Kalau kerja yang 4 minggu jadi 8 minggu lah. Lama betul. Siap-siap tak balik rumah, kerjanya kuarantin je lah. Okay, balik kuarantin, lepas tu naik lagi. So ini memang case yang ni lah. Kalau tengok dekat offshore pun sekarang kita dah implement social distance. So medik dah buat garisan-garisan dekat apa nama tu, galley ya, tempat makan, beratur nak makan tu kan, ada garisan-garisan jarak 1 meter 1 meter. Lepas tu hand sanitizer pun ada, face mask ada, tapi face mask dia tak bagi lagi sebab belum dapat arahan. Waktu saya baru balik baru ni, dia orang belum dapat arahan lagi sebab barang ni barang rare sekarang ni. Susah nak dapat kan. Jadi kalau kata orang tu suspek ataupun disyaki dari dia orang ni akan pakai. Sebab waktu saya dekat laut baru ni ada orang ni dia demam, sesama semua. So ini antara simptom walaupun dia tak ada kontak pun, tapi sekarang ni dia treat sama je. Kalau siapa demam ke offshore ataupun sesama, batuk apa semua ni, dia akan bagi pakai mask. Lepas tu dia akan dikuarantin dalam bilik sampailah dia sihat. Tengok dia orang, medik akan monitor lah. Okey, medik akan monitor dia punya keadaan. So baru ni saya tengok dia siap seal lagi kat apa dia, kat bilik tu dia siap letak barrier tape lagi, tak bagi orang masuk. Okay, dia kata okay, area sini tak boleh masuk lah. Okay, dia panggil quarantine area. So dekat offshore susah sikit. Kalau kata kena dengan COVID ni boleh berjangkit dengan ramai orang sebab kita tempat yang sempit kan. Okay, bayangan kalau kita pergi pasar raya pun kita boleh kena, itu tempat yang besar. Okay, so untuk COVID ni saya rasa kita kena cuci tangan lah, kena sentiasa cuci tangan. WHO pun dah bagi saranan dengan KKM. Okey, cuci tangan dengan cara yang betul. Okey, saya tak ada glove pula dengan apa nama tu, watercolor kan. Kalau tak boleh juga buat test kan untuk cuci tangan, tengok apa efek dia kan. Tapi apa yang kita tengok pun ada dah video-video yang orang buat. Okey, cuci tangan macam ni semua. Memang bila dia buat dengan color tu akan nampak cara cuci tangan yang 20 saat tu memang akan keseluruhannya cover. Okey, sebab tu kita kena buat, bukan macam ni je dah siap. Belakang-belakang ni boleh ada lagi kan. So just keep stay safe, duduk kat rumah, ikut arahan government. So untuk offshore worker, so far Bukit Aman dah keluarkan instruction, kalau dah turun daripada laut tak boleh balik rumah, kena kuarantin dulu dekat perairan Malaysia lah. Tapi Alhamdulillah Terengganu tak implement lagi. Okay, semalam dah keluar statement daripada polis, kata
Kalau sihat boleh balik rumah lagi lah, tapi kena pantau lah kesihatan sebab COVID ni problem dia. Kita yang kena tu pun dia tak tahu. Okey, dia pun tak tahu dia ni carrier sebab dia sihat je. Dalam masa 14 hari tu, incubation period tu, orang tu mungkin nampak sihat tapi sebenarnya dia dah jadi carrier dan dia boleh spread that virus lah. Okey, itu yang bahaya COVID. InsyaAllah kita semua akan dapat harungi COVID-19 ni. Okay, saya nampak trend orang yang sembuh dekat Malaysia makin meningkat lah, makin meningkat baik tu satu benda yang positif. Okay, sekarang ni kita tak nak COVID positif tapi kita nak berita yang positif. Ramai yang makin sihat daripada COVID ni dan tapi sayangnya jumlah kematian juga sedang meningkat lah. Okay, kalau kita tengok sehari-hari dalam 6 macam tu. Okay, kita juga amat bersedih dengan pemergian mereka yang kena jangkitan COVID ni. Okay, sebagai tanggungjawab, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita ikut arahan kerajaan untuk duduk di rumah dan tidak keluar. Okay, sekarang ni dah fasa kedua, makin ketat. Okay, kesan daripada COVID ni banyak harga minyak dunia turun, okay, saham semua jatuh, kita semua tak boleh keluar rumah, so tak boleh nak kerja. Bila tak nak buat kerja ni, ekonomi kita terganggu lah. Okay, ekonomi terganggu, jadi kita harap benda ni selesai secepat mungkin dan kita boleh balik kepada kehidupan kita yang asal. Biar satu dunia lah, satu dunia baik semua. Kita sama-sama doa, okay, minta Allah sembuhkan semua kan. Sembuhkan kita semua lah, bagi kesihatan yang baik untuk ahli keluarga kita. Okay, pada masa yang sama duduk kat rumah kita sasa berdoa. Okay, amalkan gaya hidup sihat. Okay, jangan kita tidur je sepanjang hari ya. Okay, kurangkan keluar, kurangkan kontak. Tu je. Okey, untuk channel ni Alhamdulillah dah hampir 1000 subscriber. Terima kasih semua. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Tengok dah makin okey, makin bagus. InsyaAllah kalau kata saya dah jejak 1000 tu mungkin boleh buat community. Nanti kalau ada kerja-kerja kosong, sebenarnya ada kerja-kerja kosong kalau nak kerja offshore ni. Saya ada je dia punya iklan dia tu, apa nama tu, advertisement dia kan. Tapi tak tahu nak letak macam mana kat YouTube ni. Tapi tak apa, nanti kalau ada community wall nanti saya bubuh dekat community wall lah. Okay, tapi buat masa ni kerja offshore tu nanti dululah sebab ekonomi teruk ni, minyak teruk, so effect dia banyak lah kan. However, offshore still berjalan. Okay, minyak still diperlukan. Walaupun sekarang ni harga minyak dekat stesen minyak pun dah murah, RM1.30 berapa? Lupa dah, RM1.30 lebih. Okay, RM1.30 lebih sebab harga minyak dunia jatuh dan penggunaan tak banyak lah. Okay. Semua orang duduk kat rumah. Saya pun baru isi full tank baru ni, baru balik dalam 4 hari ni, baru balik rumah. Memang banyak lah. Saya dekat offshore saya tak buat video, saya ambil waktu kat luar je lah sebab dalam tu dia tak bagi ambil gambar kan, dekat apa platform tu kan. Dan bilik pun saya share bilik dengan orang yang kerja malam. So bila siang dia tidur. Jadi saya tak boleh buat video dekat sana. So bila balik rumah baru saya buat lah. Okay, saya doakan semua agar sihat. Okay, diberi kesihatan yang baik, diberi rezeki yang dipermudahkan rezeki kita. Okay, yang mana perlukan bantuan daripada kerajaan tu, jangan lupa follow up lah, follow up, apply apa semua, kontrol kita punya perbelanjaan, makanan semua. InsyaAllah kita dapat harungi COVID-19 ni dengan jayanya. Okay, pastikan anda semua kontrol perbelanjaan lah. Itu yang paling penting sekali buat masa ni sebab ekonomi tengah turun. Okey, perniagaan banyak yang tergendala. Okey, masjid pun tutup. Okey, jangan lupa kita sentiasa berdoa dan juga kawal perbelanjaan kita. Kalau boleh
kurangkan lah. Jangan kita ikut trend buat kek lah apalah untuk belanja, sebab kita tengok artis sekarang ni pun dah banyak dah komplain nak perlukan bantuan dan sebagainya kan. Ha, sebab tu kalau ikut posting-posting saya yang awal dulu, saya ada cakap juga tentang kewangan. Kita kena ada dana kecemasan untuk 3 bulan. Kalau kata kita tak ada gaji, okey, dalam masa 3 bulan kita masih boleh sustain lagi kehidupan kita. Sekarang dengan dibantu dengan moratorium, kita tak perlu bayar hutang-hutang rumah, kereta tu, ia juga sangatlah membantu. Okey, kalau kata kita ada saving 3 bulan gaji dengan adanya moratorium ni, insyaAllah kita dapat sustain lebih daripada 3 bulan, mungkin 5 bulan. Okey, 5 bulan gaji. So untuk peniaga-peniaga yang peniaga-peniaga kecil, okey, yang kita tak ada gaji, kita simpanlah setahun, okey, simpan setahun perbelanjaan kita sebagai dipanggil dana kecemasan lah. Okey, kalau kata anything happen macam ni, kita insyaAllah masih boleh bertahan tanpa mengharapkan bantuan. Ataupun kalau kata bantuan memang kerajaan akan bagi bila dalam keadaan macam ni. Tapi at least kita ada sikit senang lah kan. Kita cubalah mana-mana tu. Tapi tak apa, kita insyaAllah dalam masa sekarang mungkin keadaan yang terdesak dan sebagainya, kita cuba lalui, kita kontrol kontrol. Untuk next time bila ekonomi dah bagus, kita semua beringat lah, okay, kejadian ni tak pernah berlaku lagi dalam Malaysia. Okay, satu dunia pun tak pernah berlaku lagi. Kita tak pernah tengok lagi benda ni jadi, dan kita ditakdirkan untuk ada pada waktu ni untuk menyaksikan benda ni berlaku. Jadi kita tahu, dan nanti kita pesanlah pada anak-anak kita juga, mungkin benda ni akan berlaku lagi tapi lagi lama ke apa dan sebagainya. Macam mana pun kita kena bersedia lah, itu je. So macam ceramah pula kan, cerita pasal offshore. Tapi itulah, kalau ikut topik tadi, ada COVID-19 ni ada dekat offshore. Ada orang yang positif COVID dan dihantar balik lah, dan semua orang kat offshore tu kena kuarantin lah. Dia orang monitor, check sebagainya. Sana ada medik. So itu saja. Kita doakan agar semua barisan-barisan hadapan yang sedang bertungkus lumus dalam menangani dan memerangi COVID-19 ni diberi kesihatan, diperbanyakkan rezeki mereka, okey, dipermudahkan segala urusan. Dan juga kepada anda-anda semua, okey, stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.